Salam sejahtera. Habislah Mahathir, kata netizen. Apabila menyorot keputusan mahkamah memberikan kemenangan kepada Zahid Hamidi terhadap Mahathir untuk memulakan prosiding hina mahkamah. Zahid akhirnya dapat izin untuk memulakan prosiding hina mahkamah pada Dr. Mahathir. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berhadapan dengan risiko dipenjara dan didenda jika didapati bersalah dalam kes menghina mahkamah. Ia berikutan kebenaran diberikan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur kepada Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi untuk memulakan prosiding ke atas Mahathir. Ia melibatkan sidang media yang diadakan Mahathir pada 5 Disember dan dia memberi kenyataan berkenaan kes saman fitnahnya ke atas Ahmad Zahid Hamidi. Tindakan sivil yang sedang berjalan itu berkaitan dakwaan kad pengenalan ahli politik veteran berusia hampir 100 tahun itu dikatakan membawa nama Mahathir anak lelaki Iskandar Kuti. Ketika dihubungi petang ini, Peguam Ahmad Zahid iaitu Sahrul Fazli Kamarul Zaman mengesahkan bahawa Pesuruhjaya Kehakiman Gan Ti Cheong telah memberi kebenaran untuk memulakan prosiding tersebut terhadap Mahathir. Katanya, pasukan Peguam Presiden UMNO itu akan menyerahkan dokumen prosiding menghina mahkamah kepada Peguam Mahathir dan Mahkamah Sivil akan menetapkan pengurusan kes berhubung perkara tersebut kemudian. Selepas dokumen diserahkan, Mahathir akan diberi peluang untuk membela diri terhadap dakwaan berkenaan. Prosiding committed diambil atas dakwaan tindakan atau kenyataan yang berpotensi mengganggu perbicaraan sesuatu kes mahkamah yang sedang berjalan. Malaysia kini telah menghubungi pasukan Peguam Mahathir untuk mendapatkan maklum balas mengenai perkara itu. Sementara itu, ketika dihubungi Malaysia kini, Peguam Mahathir Muhammad Rafiq Rashid Ali berkata pihaknya tidak menyedari langkah diambil Ahmad Zahid Hamidi itu. Katanya mereka akan mengambil tindakan sewajarnya selepas dokumen daripada Ahmad Zahid diterima nanti. Melalui saman asal, Mahathir mendakwa kenyataan Ahmad Zahid Hamidi mengenai kad pengenalannya pada tahun 2017 adalah fitnah kerana ia merupakan langkah politik yang jahat, berniat buruk dan bohong. Mahathir mendakwa dakwaan itu bertujuan untuk merosakkan reputasinya sebagai tokoh pembangkang menjelang pilihan raya umum ke-14 pada 2018. Untuk rekod, Mahathir yang merupakan pengerusi Bersatu dan sebahagian daripada Pakatan Harapan ketika itu memenangi kerusi Parlimen Langkawi dalam PRU berkenaan sebelum dilantik menjadi Perdana Menteri menggantikan Najib Razak untuk kali yang kedua. Planatif mendakwa kenyataan tersebut memberi gambaran bahawa dia mengeksploitasi orang Melayu untuk keuntungan politik dan peribadi. Mahathir juga mendakwa Ahmad Zahid telah menunjukkan salinan kad pengenalan Kuti melalui skrin telefon pintar. Dalam pernyataan pembelaannya, Ahmad Zahid ketika itu merupakan Menteri Dalam Negeri menafikan kenyataan pada 2017 itu sebagai berniat jahat, fitnah atau merosakkan reputasi awam Mahathir. Sebaliknya, Zahid berkata, beliau mendakwa nama pada kad pengenalan itu merujuk kepada individu berdasarkan salinan lama dokumen pengenalan diri. Dia juga mendakwa tidak mempunyai kawalan ke atas video-video yang diterbitkan di platform media selepas kenyataan dikeluarkan itu. Saudara, apakah nasib Mahathir? Adakah beliau akan dipenjarakan pada saat usia senja ini? Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan kali ini pasti akan membuatkan anda terkejut yang bukan calang-calang. Minit mesyuarat usaha PAS Bersatu nak jatuhkan Najib tular kembali. Baru-baru ini PAS dan Bersatu, ada beberapa pemimpin Bersatu menyertai himpunan Solidariti Najib. Kononnya himpunan setia kawan untuk memperjuangkan hak dan keadilan Najib. Ada ramai yang menyatakan bahawa sekarang ini PAS dan
Perikatan Nasional dan Bersatu menunggang sehabis-habisnya isu titah edendum. Selagi boleh ditunggang, tungganglah sehabis-habisnya. Dan mereka berharap Anwar Ibrahim letak jawatan. Tetapi sehingga ke saat ini, Anwar Ibrahim belum lagi mengeluarkan apa-apa kenyataan tentang letak jawatan. Buih mulut sudah habis, Anwar tak akan letak jawatan. Kecewa sajalah Perikatan Nasional kerana mereka berusaha sedaya upaya menunggang, menghabiskan segala tenaga di titah edendum itu, tapi tidak berkesan sama sekali untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim ini. Bahkan Hasan Abdul Karim juga yang bukan pengampu. Beliau terkenal bukan pengampu kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, turut memuji dan memberikan kredit terbaik kepada Anwar Ibrahim berkait dengan keputusan titah edendum rayuan Najib di Mahkamah Rayuan kemarin. Hari ini sekali lagi minit mesyuarat usaha PAS Bersatu nak jatuhkan Najib tular kembali. Ianya bertarik Tuesday 24 Mac. Apa yang dinyatakan di sini target Datuk Seri Azmin Ali. Operator Datuk Seri Dr. Samsuri Mokhtar dan Datuk Seri Taqiyuddin Hasan. Conclusion, setuju Datuk Seri Najib. Datuk Seri Ismail Sabri perlu lebih keras terhadap Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datuk Seri Najib. Perlu ada campur tangan segera dalam kes mahkamah agar mempercepatkan hukuman, kata surat ini. Selain itu, Najib Razak yang undermine PM. Wow. Tular kembali minit mesyuarat usaha PAS dan Bersatu untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib Razak yang mulanya dikongsi di media sosial bekas Perdana Menteri berkenan pada 20 November tahun 2022. Minit mesyuarat bertajuk Laporan Political Engagement PAS Pusat yang digelar PAS Leaks tersebut disifatkan Najib ketika itu sebagai permainan keji. Betapa keji permainan mereka, sanggup salah guna kuasa bagi mencapai matlamat. Tiada sebarang penafian dari siapa sejak itu, kata Najib hampir 3 tahun lalu. Dalam masa sama, Najib yang juga bekas pengerusi Barisan Nasional BN menyenaraikan 8 nama pemimpin UMNO, PAS dan Bersatu yang perlu tampil memberi penjelasan atau membuat laporan polis. Mereka adalah Ahmad Samsuri Mokhtar, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Taqiyuddin Hasan, Hishamuddin Hussein, Tajuddin Abdul Rahman, Azmin Ali, Ismail Sabri Yaakob dan Hamzah Zainuddin. Penularan kembali minit mesyuarat itu susulan tindakan PAS mendalangi Himpunan Solidariti Najib di perkarangan Istana Kehakiman semalam. Himpunan itu juga dihadiri beberapa pemimpin Bersatu, antaranya Timbalan Presiden Bersatu Hamzah Zainuddin, Naib Presidennya Ronald Kiandi dan 2 lagi ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, yaitu Saifuddin Abdullah dan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.